أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah, malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan pertemuan pada malam ini senantiasa beroleh rahmah dan barakah dari sisinya insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Berbekalkan masa yang ada, marilah sama-sama kita membaca, menghayati, merenung dan mentadabbur dua potong ayat yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam suratul Fajr, yaitu merujuk ayat 15 dan ayat 16. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Suratul Fajr ayat 15, ayat 16. Sebagaimana yang maklum bagi kita bahawa suratul Fajr adalah merupakan surah 89 di dalam tertib susunan surah-surah Al-Quran. Dan Al-Fajr termasuk surah Makkiyah, satu surah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bumi Mekah. Dan surah Al-Fajr sama ada yang mengetahui ataupun tidak, sama ada yang pernah mempelajari ataupun baru mengenalnya, surah ini adalah satu surah yang mana Allah nak memperkenalkan kepada kita satu problem, satu masalah, satu penyakit yang banyak melanda umat manusia, terutama golongan-golongan manusia yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi sayangnya tak terkecuali problem dan masalah yang Allah ketengahkan dalam surah Al-Fajr ini hari ini turut sama menimpa kepada manusia-manusia ataupun umat-umat Islam itu sendiri. Apa masalah tersebut? Hubbud dunia.
iaitu cinta dan kasih yang melampau kepada dunia, sehingga mereka mencari keduniaan mereka, lalu mereka ni ghalid, mereka lalai, mereka leka dengan akhirat mereka. Terlampau mencari dunia sehingga mereka melupakan pertemuan mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita melihat kepada susunan 4 deretan wawul qasam pada setiap lafaz sumpah di ayat pertama sampai ayat keempat, bermula daripada wal fajr walayalin ash wasyaf'i wal watr wal laili idza yas. Di sebalik hikmah sumpah-sumpah tersebut, Allah menyediakan solution. Apa dia? Jalan penyelesaian. Apakah cara yang patut diambil oleh umat Islam untuk mengurangkan dan mengikis semangat terlampau cinta kepada dunia? Dan pada malam ini saya bukan nak bincang keempat-empat kaedah tersebut, tetapi saya nak bincangkan 2 ayat yang dibacakan tadi. Kemudian pada ayat 6 sampai ayat 14, Allah menceritakan 3 kaum, yang mana ketiga-tiga kaum ini Allah sudah binasakan mereka, Allah sudah musnahkan mereka, Allah sudah azab mereka sebelum Allah mengazab mereka di akhirat kelak. Waktunya ialah sewaktu mereka berada di atas dunia ni lagi, Allah dah hukum, Allah dah azab mereka. Kerana apa Allah mengazab mereka? Kerana penyakit tadi, terlampau mengagungkan materialism, terlampau mengagungkan tamadun dan peradaban mereka yang tinggi, terlampau mengagungkan sains dan teknologi yang mereka punyai, sehingga mereka melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 kaum yang disebut di dalam surah Al-Fajr adalah kaum Ad, iaitu kaum nabinya Allah Hud alaihi salam. Dibinasakan oleh Allah, diazab oleh Allah melalui angin ribut taufan. Kemudian yang kedua, kaum Samud, kaum nabinya Allah Saleh alaihi salam. Allah menghukum mereka kerana menolak dakwah Nabi Allah Saleh. Allah mengazab mereka kerana membunuh unta mukjizat, dan ada cubaan untuk membunuh Nabi Allah Saleh dan ahli keluarganya sendiri. Apa azab Allah atas mereka? Datangnya petir, kilat sabung menyabung daripada alam atas, dan diikuti dengan gempa bumi yang dahsyat daripada alam bawah. Maka berakhirlah keangkuhan dan kesombongan kaum Samud. Dan yang ketiga yang Allah ceritakan, wa fir'auna zil autad, Fir'aun dan bala tenteranya yang telah diazab oleh Allah ketika berlakunya pembelahan Laut Merah. Dan di saat itu Allah telah menyelamatkan Nabi Musa, Allah menyelamatkan Nabi Harun bersama kaumnya Bani Israel. Dan kemudian Allah menghukum, mengazab Fir'aun dan bala tenteranya di dalam lautan tadi, sehingga akhirnya semua mati lemas, dibinasakan oleh Allah. Ini adalah 3 kaum berpunca daripada penyakit tu. Penyakit apa? Terlampau cintakan dunia sehingga mereka melakukan pelampauan batas dan memberontak di dalam agama. Apa mereka telah melakukan pelampauan batas? Jelas disebutkan allazina taghaw fil bilad. Kenapa mereka melakukan pemberontakan dalam agama? Fa aktsaru fihal fasad. Ni 2 benda yang cukup penting untuk kita bahas. Jadi ayat seterusnya tarik kita
hubung kita, connect kita dengan kisah sebelumnya. Baik, ayat yang kita baca bermula dengan kalimah fa'amma. Fa'amma, adapun al-insan, manusia, iza mabtalahu rabbuhu, apabila Tuhannya mengujinya, menduganya, fa'akramahu, lalu dia dimuliakan olehnya, wa na'amahu, dan dia diberikan kenikmatan, kesenangan, kelapangan, fayaqulu rabbi akraman, maka kebiasaannya manusia akan berkata, Tuhanku telah memuliakan aku. Sebab apa mereka berkata Allah telah memuliakan mereka? Kerana mereka mengira mereka telah mendapat nikmat daripada Allah melalui dua benda tadi, fa'akramahu wa na'amahu. Baik, fa'amma, fa di sini ada function, ada fungsi, bukan saja-saja. Dalam ilmu tafsir, fa ni disebut zaidatun silatun. Dia sebagai tambahan untuk menghubungkan. Hubungkan apa? Hubungkan kisah sebelum ni untuk masuk di dalam ayat ini. Allah nak menceritakan bahawa sebelum ayat ni mari, Allah ceritakan kepada kita tiga kaum tadi. Yang mana tiga kaum yang pernah dibinasakan, dimusnahkan dan diazabkan oleh Allah ini ada dua ciri yang penting. Pertama, melakukan pelampauan batas. Sehingga melampaunya mereka telah melanggar hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, fa'aktsaru fihal fasad. Mereka telah melakukan pemberontakan di dalam agama. Baik, apa makna pelampauan batas dalam kisah ini sehingga mereka melanggar hak Allah? Iaitu mereka telah melakukan kesyirikan kepada Allah, memperduakan Allah, mempersekutukan Allah. Umat Nabi Hud, kaum Ad tu, mereka masih melakukan penyembahan berhala. Walaupun contoh sebelumnya telah ada. Sebelum Nabi Hud, Nabi Allah Nuh alaihi salam. Umat Nabi Nuh dibinasakan oleh Allah kerana benda yang sama, penyembahan berhala. Tapi mari umat Nabi Hud masih melakukan perkara yang sama. Inilah disebut pelampauan batas, sehingga langgar hak Allah. Hak Allah atas setiap hamba ialah untuk diibadahi, untuk ditaati, untuk tempat kita berdoa, bermohon, segala-galanya hanya kepada Allah. Jangan sesekali mensyirikkannya. Tetapi bila kesyirikan berlaku, maknanya hak Allah telah dilanggar. Begitu juga dengan kaum Samud. Penyembahan terhadap berhala masih terus berlaku. Tapi berbeza dengan Fir'aun. Fir'aun bahkan melangkaui batas yang lebih tinggi sehingga mengakui dirinya sendiri itu adalah Tuhan. Inilah pelampauan batas.